multimeter. Macam mana nak guna multimeter? Cara nak guna multimeter ni adalah soalan yang boleh kata popular jugalah. Saya banyak dapat komen, banyak dapat PM minta untuk saya ajar macam mana guna multimeter. Okey, macam ni saya ada multimeter digital ni. Jom kita tengok macam mana kita nak gunakan dia. Okey, saya buka jap. Okey. So multimeter yang saya gunakan ni adalah daripada Unity model dia UT33C+. Okey, fungsi pertama saya nak check voltage. Contoh saya ada bateri kat sini. Saya nak check voltage bateri kita ni. Simply kita pilih kat menu kita ni, disebabkan ini bateri ni adalah direct current. Kita pilih V yang ada lambang ni, ada atas tu garis, lepas tu bawah ada titik-titik. Sini yang kita ada nombor-nombor ni, ini adalah dia punya julat dia. Macam ni 600, 200, 20, 200 mili, 2000 mili, ini 200 mili. Makin kita pilih julat yang besar, kalau benda tu ni macam contohnya, ini daripada 3.7 volt hingga 4.2 volt. Okey, saya try kira saya connectkan positif merah. Okey, hitam negatif. Tengok, saya nak kira voltage saya. Nampak? Dia tulis voltage saya 4, tapi tak tepat. Sebab dia ada patutnya 4 point something. Tapi dia tak tepat sebabnya voltage saya range dia terlalu besar. Jadi kita kena pilih range yang sesuai. Contohnya kalau 4 volt, kita boleh pilih takat yang 20 ni. Maksudnya maksimum dia punya julat dia tu, range dia adalah 20 maksimum. So kalau kita pilih 20, kita punya current, kita punya voltage tu akan lebih tepat. Contoh 4.02. Andai kata voltage kita lebih rendah, kita pilih rendah lagi. Tapi kita jangan, kalau dah sini 4 volt, kita jangan pilih rendah lagi. Sebab nanti dia punya value dia nampak ni low kan. Value ni terlalu rendah, ataupun kalau dapat pun nilai dia, value dia tak tepat. Jadi kena pilih julat yang sesuai dengan benda yang kita nak kira. Kalau kita tak tahu voltage dia berapa, kita mungkin akan pilih voltage paling besar dulu, lepas tu baru kita scale down, kecilkan sikit. Okey, contoh macam ni 39 atau apa, 3.9 ni bawah 20 volt, kita pergi ke sini. So maksimum dia boleh kira 20 volt saja. So kita dapat ukuran yang lebih tepat. Ini untuk DC voltage. Kalau AC voltage, kat sini AC dia tak sama macam bateri tau. AC bahaya sikit. Kita tak boleh macam kalau kita punya ni, kita pakai murah punya, entah apa-apa brand tak dikenali, jangan suka hati kita cocok dekat kita punya plug kita. Silap boleh kena shock ataupun benda ni boleh meletup. Okey, saya ada power pack saya sini. Alright, saya akan cocok connect power pack saya ni, sebab sini dia ada AC tau, bahagian AC. Kita akan tengok berapa voltage dia. Wayar positif negatif ni AC lantak je, korang letak dalam mana satu. Okey, nampak tu, saya dah connect dua ni. Ingat, bila dah main dengan AC, jangan pegang dekat ujung dia besi, pegang dekat bahagian penebat dia. Okey, saya on kejap. Tengok voltage dia 241 volt. Korang kena pilih dulu yang besar, rate dekat 600 sini. Kan sini dia tulis 600 kan, pakai yang 600 dulu. Jangan korang pakai kecil terus kat 200 ni. Pakai yang 600, yang besar dulu. Settle. Itu untuk AC. Okay, sekarang kita punya rintangan kat sini. Nampak tu ada lambang perintang tu, ohm. Itu unit ohm. Ohm ni untuk unit untuk rintangan. Okay, andai kata saya nak cek rintangan, perintang kan. Contohnya, saya ada dua air kat sini. Okay, dua air. Satu yang hijau ni air pipe rumah saya, dan biru ni adalah air daripada water filter saya. Ini yang dah filter, ini air pipe. Okay, tengok dia punya rintangan. Saya pilih yang paling besar dulu, 20 million ni, mega. Ini maksimum 20 mega. Kita tengok rintangan dia adalah 0.52 mega, ataupun bersamaan dengan 530,000 ohm. Okey, sama dengan 0.57 kali 10 kuasa 6. So kalau kita tukarkan jadi kuasa 3, kita pergi ke 3 titik perpuluhan 1, 2, 3. Dia nilai value rintangan pada air ni sekarang ni, air pipe rumah saya ni adalah 5, 7, dia satu lagi titik puluhan 0, okay, 0.0 kali 10 kuasa 3. Ini K, maksudnya kilo lah. Kita boleh padam benda ni, kita boleh gantikan dengan K, kilo ohm. Ini untuk rintangan. So saya punya air pipe sekarang ni,
570 kilo ohm dia punya rintangan air pipe ni. Kalau saya pindah kepada saya punya, ini air yang saya dah ditapis rumah saya. Ini rintangan rumah air pipe saya yang dah ditapis. Dia punya rintangan dia tinggi sikit, sebabnya dia dah kurang benda asing dalam tu. Okey, nampak 0.61 kan. Bermaksud ini kalau dah air pipe saya, air yang ditapis saya adalah 610 kilo ohm. Ini dia punya jumlah rintangan dia. Okey, anda kata saya ambil garam, saya masukkan garam dalam saya punya air yang ditapis ni. Okey, kau nampak tak? Rintangan dia terus drop. Okey, saya dah kacau air garam ni, dia dah betul-betul jadi air garam ni. Nampak tak? Rintangan dah 0.01 dah. Dah tak ada dah. Jadi kita boleh rendahkan lagi kita punya scale ni. Tengok, scale kita sekarang dalam unit K, kilo. So kita punya unit K ni dalam 41.6 kilo ohm. Ini air saya yang ditapis 610 kilo ohm dia punya rintangan dia. Sekarang air dah masuk dengan garam, dia punya rintangan dia sini adalah 44.2 kilo ohm. Dengan kehadiran garam terus dropkan saya punya nilai rintangan air ni. Okey, settle. Sekarang dia punya continuity. Dia punya sambungan dia, nampak ni ada ikon macam diode ni dengan ada bunyi tu kan. Ini adalah kita nak check kita punya sambungan tu bersambung ke tak. Saya sentuh, dia ada bunyi kan. Sentuh je ada bunyi, maksudnya current tu mengalir. Bersentuhan antara ini dengan ini. Alright, contoh aplikasi dia. Kenapa kita nak guna untuk check continuity ni? Kita boleh contohnya saya ada lampu LED sini. Okey, saya dah patri sini, saya dah patri sini. Tapi saya nak tengok, saya tak tahu adakah betul-betul connection ni dah ada antara saya punya dua-dua terminal LED ni, positif negatif ni, dengan hujung wayar JST connector ni. Adakah connection dia okey? Sebab mungkin wayar ni tengah-tengah ni dah putus ke. Jadi saya nak check adalah dengan saya satu pin, satu terminal ni saya sentuh dekat LED ni, bahagian contoh ni positif, wayar positif ni yang merah ni. Satu lagi sambungan saya masuk dalam ni, dalam lubang yang merah ni. Adakah bunyi? Okey, saya sentuhkan. Nampak berbunyi kan. Jadi ini bermaksud sambungan antara merah ini yang hujung sini dengan hujung sini adalah bersambung, ada dia punya sambungan dia. Jadi itulah gunanya benda ni, nak check kita punya continuity ni. Okey, dan sini kita ada kita punya nak kira dia punya arus elektrik, arus current kita, berapa banyak current kita. Okey, kita switch ke current. Tapi untuk bila kita switch current ni, nak kira current ni, kita kena tukar kita punya knob kita sini, yang benda ni jadi tempat lain. Okey, tadi kat sini, sekarang kita kena gunakan fuse kat belah yang 10 ampere maksimum ni untuk 10 ampere. Okey, supaya mengelakkan kita punya board ni terbakar ataupun rosak. Okey, saya cocok sini. Ingat hitam ni mesti letak dekat COM. COM. Merah ni yang kita akan alih-alihkan ikut kita punya mode multimeter. Cara dia macam mana? Contoh saya ada bateri sini. Okey, contohnya ni bateri. Saya connect dekat lampu LED sini. Nampak LED ni menyala kan? Bateri connect kat lampu LED, LED menyala. Sekarang saya nak tahu berapa current yang dah lalu dekat saya punya lampu LED ni. Berapa lampu LED saya makan current, gunakan current. Kalau voltage kita dah tahu 4.02 voltage tadi kita dah check kat sini kan, gunakan bahagian voltage ni. Sekarang nak kira current. Current kita tak boleh cocok current kat sini tak boleh direct cocok current sini. Boleh terbakar kita punya fuse ni. Sebabnya bila kita nak check current, kita punya multimeter ni perlu berada dalam laluan kita punya litar. Okey, contohnya saya connectkan ni. Okey, saya ada clip wire sini. Okey, sekarang saya ada clip wire, sini ada bateri. Sekarang bateri saya dah sambung kat sini lah, positif, negatif. Dan sekarang saya nak connect pada saya punya lampu LED ni. Tengok tu, dia berlampu kan? Okey, saya tak nak. Saya nak check current dia. Jadi saya akan gunakan saya punya multimeter ni. Okey, saya zoom out sikit. Okey, caranya macam mana? Saya simply yang merah ni sambungkan dekat saya punya multimeter yang warna merah. Okey, dan yang hitam ni sentuh dekat saya punya board tu, saya punya bahan yang alat yang ataupun komponen yang saya nak tengok berapa arus dia gunakan, berapa current yang akan masuk. Okey, saya sentuh je, lampu ni akan menyala macam biasa. Okey, dan korang akan nampak dia punya current dia berapa.
Sekarang dia gunakan dalam 0.18 ampere. Jadi kalau kita nak calculate, andailah kata kita nak calculate berapa power yang kita gunakan untuk hidupkan kita punya LED ni, kita kira sajalah. Contoh tadi 4.02 volt kali dengan 0.18. Okey. Berapa power dia? 0.7 watt. So lampu saya ni guna dalam 0.7 watt. Lebih kurang 1 watt lah, lebih kurang. Kita boleh anggap 1 watt lah, sebab kita punya benda ni pun dia mungkin ada sedikit ralat. Dia bukan tepat sangat. Jadi mungkin lah kita boleh agak dalam 1 watt. Okay, dan kalau macam kalkulator pula. Macam saya punya multimeter ni, saya boleh ukur suhu dekat sini. Ni Celsius, ini Fahrenheit. Okay, kalau kita gunakan Celsius, jadi bila nak ukur suhu, saya tak boleh lah pakai benda ni yang sama. Yang ini sama, tak boleh. Saya tak boleh guna benda ni. Untuk suhu dia ada bagi satu lagi kabel kat sini. Hitam dekat com, merah dekat tepi sini. Kat hujung dia ni saya ada benda ni. Ini yang akan detect dia punya suhu. Okey, contoh kalau saya genggam kat sini, okey, tengok suhu kat tangan saya adalah sekarang 34 darjah Celsius. Dia mungkin ada lari dia dalam 3 darjah Celsius tu, dimaafkanlah. Okey, sebab kalau macam standard kita punya sekarang maybe dalam 36 lebih kurang. Kan 36.4 macam tu. Tapi kat sini dia tulis 34. So ada ralat sikit. Settle. Tak susah sangat guna, just kena faham konsep dia je saja. Okey. Dan kalau kat sini saya ada macam sini, saya ada function lebih untuk lampu. Nampak tu, saya boleh hidupkan lampu supaya kita nampak mungkin dalam gelap ke kan, kita buat repair bumbung ke, repair apa-apa, kita nak tengok voltage ke apa, susah. Kita ada bahagian lampu sini. Tengoklah kalau macam ni saya guna ni Unity model dia apa ni? UT33C+. Saya akan letak link dekat dalam description saya. Okey, saya rasa itu sajalah. Saya harap video ni bermanfaat sebab ramai orang request macam mana nak baca multimeter. Okey, itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.